What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Guys, baru-baru ni YouTube baru saja unlock new features di Malaysia, which is Super Thanks. Super Thanks adalah a personal colorful comment to show support to me and my content and standing out dari komentar yang lain, dan juga sebagai satu tanda sokongan dari anda untuk membantu aku menaik taraf kelengkapan aku supaya dapat menghasilkan konten yang lebih baik dan berkualitas. So guys, aku sekarang tengah target untuk beli PC. So aku harap sangat dengan Super Thanks ini dapat fund sedikit sebanyak target aku ni. Harap sangat-sangat contribution dari korang, dan aku dahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih banyak-banyak. So see you guys in the Super Thanks comment below. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua chapter review yang ke-1063 yang bakal menyaksikan kepada kita sambungan apa yang berlaku kepada Luffy, Chopper, Jinbei dan Bonnie, serta pertembungan antara D-Law dan D-Teach. Tapi sebelum tu, jom kita recap dulu what happened in the last chapter. Dalam chapter yang ke-1062 yang lepas, yang bertajuk Adventure in the Land of Sign, kita dapat melihat kru Mugiwara yang berada di atas Thousand Sunny telah bertanyakan kepada wanita yang menyelamatkan mereka adakah dia adalah Vegapunk yang sebenar. Wanita tersebut kemudian menjawab bahawa dia bukanlah jasad sebenar dari Dr. Vegapunk dan dia di sana bertujuan untuk Mugiwara Pirates. Kemudiannya wanita tersebut telah dihubungi oleh Shaka yang memberi amaran kepadanya untuk tidak memandang rendah kepada Zoro dan Robin dan mengarahkan wanita tersebut untuk membawa mereka sebagai tetamu. Sementara itu, Bonnie di tempat yang lainnya pula telah mendedahkan bahawa misi dia adalah untuk membalas dendam kepada Dr. Vegapunk yang telah menukarkan Bartolomeo Kuma menjadi sebuah cyborg. Bonnie, Luffy, Chopper dan Jinbei kemudiannya telah melalui satu taman tema hologram dan kemudiannya telah berjumpa dengan satu mesin pembuat makanan sekaligus membenarkan mereka untuk makan setelah kebuluran, dan mereka kemudian telah bertemu dengan satu lagi Vegapunk, Atlas. Sementara itu pula, CP0 telah dihantar untuk melenyapkan Vegapunk berdasarkan arahan daripada pihak atasan yang mengatakan bahawa Dr. Vegapunk mengetahui terlalu banyak rahsia tentang world government. So nak tahu what happened in this chapter, make sure korang tonton sehingga ke akhirnya. Let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Koverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Chapter yang ke-1063 pada kali ini berjudul The Only Family I've Got. Pada cover page chapter pada kali ini, kita dapat melihat sambungan bagi Germa 66 Cold-Blooded Voyage yang bertajuk Pudding Bean Kidnap, yang mana Broly sedang menangis sambil memikirkan tentang Pudding yang telah diculik, manakala Cracker pula telah pun dibekukan di atas lantai Cocoa Island. Membuka tirai chapter pada kali ini, kita ditunjukkan dengan Luffy, Bonnie dan Chopper yang masing-masingnya telah pun menjadi gemuk gedempol setelah memakan makanan yang dihasilkan oleh mesin buatan Vegapunk dengan lahapnya. Chopper mengatakan bahawa dia pasti yang semua orang akan menyukai mesin pembuat makanan tersebut kecuali Sanji. Kemudian Atlas telah mengatakan kepada mereka bahawa mereka semua sememangnya boleh makan dan keempat-empat mereka telah pun menjadi gemuk. Jinbei kemudian mengatakan bahawa perutnya sememangnya sudah seperti itu dan bukannya disebabkan oleh makanan-makanan tersebut. Panel yang seterusnya menunjukkan kepada kita satu robot anjing recycle yang telah datang untuk mengitar semula sampah daripada makanan yang telah dimakan oleh Luffy dan gengnya tadi. Atlas kemudian telah mengundurkan diri kerana dia perlu untuk menyambung tugasannya, membuatkan Luffy tertanya-tanya apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Vegapunk bernombor 05 itu. Dalam keadaan tersebut, tiba-tiba beberapa cyborg telah berjalan di belakang mereka dan Chopper yang menyedari hal tersebut tertanya-tanya siapakah mereka itu. Bonnie kemudiannya mengatakan bahawa ianya selamat untuk mereka anggap bahawa robot-robot tersebut adalah pembantu makmal. Jinbei kemudiannya mengatakan bahawa ianya agak pelik kerana sebentar tadi tempat tersebut kelihatan tidak berpenghuni, seolah-olah robot yang berada di situ telah bersembunyi kerana mereka meragui kehadiran Luffy dan yang lainnya. Bonnie kemudiannya berkata yang pakaian tersebut kelihatan agak panas untuk dikenakan. Namun tiba-tiba Luffy telah menjerit mengatakan tak mungkin, biar betul. Dan panel yang seterusnya kita dapat melihat Luffy yang telah memakai satu outfit yang tertulis SSG sambil Luffy mengatakan bahawa pakaian tersebut sangatlah ringan, ianya cantik dan berangin juga. Bonnie kemudiannya bertanyakan kepada Luffy dari mana Luffy mendapatkan pakaian tersebut. Luffy kemudian menunjukkan satu mesin fashion yang telah dia gunakan untuk mendapatkan pakaian tersebut.
tersebut. Bonnie kemudiannya mengatakan bahawa tidak ada yang dapat menandingi pakaian percuma setelah mendapat makanan yang sedap. Bonnie juga mengatakan bahawa bajunya masih lagi melekit disebabkan oleh air laut tadi dan ianya sangat bagus kalau dapat menukar pakaian yang baharu. Bonnie kemudiannya telah memilih setting untuk memakai battle uniform dan akhirnya dia telah mendapat pakaian yang baharu dan ternyata pakaian tersebut sangatlah ringan dan boot yang dipakainya membuatkan dia seolah-olah terapung. Jinbei pula telah memilih baju tropical style dan mengatakan yang mesin tersebut sangat bagus untuk penyamaran, namun sekarang sudah terlambat untuk mereka menyamar, dan Chopper pula telah memakai pakaian yang tertulis SSG dan mengatakan bahawa ianya sangat futuristik. Bonnie kemudiannya memberitahu bahawa dia ingin mengundurkan diri dan pergi mencari beberapa senjata untuk berurusan dengan Vegapunk. Namun tiba-tiba mereka telah melihat satu cyborg Kuma yang sedang menuju ke arah mereka. Pada panel yang seterusnya kita dapat melihat satu cyborg Kuma yang memakai uniform polis. Luffy dan yang lain kemudiannya ingin meloloskan diri sebelum Kuma cyborg menyerang mereka. Namun dengan lajunya, cyborg tersebut telah lari menuju ke arah mereka dan kemudiannya menembak laser beamnya ke arah mereka semua. Rupa-rupanya mereka semua telah diserang oleh Kuma cyborg tersebut kerana mereka telah dianggap sebagai pencuri pakaian yang mereka sedang pakai dan ternyata pakaian tersebut bukanlah percuma. Jinbei kemudiannya mengatakan bahawa kerosakan yang dihasilkan oleh cyborg tersebut lebih teruk daripada sekadar mencuri. Luffy kemudiannya bertanya adakah cyborg tersebut ingin membunuh mereka. Tindakan tersebut adalah melampau untuk satu pencurian. Luffy kemudiannya berkata bahawa mereka pasti akan rentung terbakar sekiranya mereka tidak melawan semula. Jinbei membenarkan kata-kata Luffy dan mengatakan bahawa tindakan mereka hanyalah untuk mempertahankan diri mereka sahaja dan mereka juga adalah lanun. Musuh datang bagi setiap kawasan dan kini mereka tiada pilihan lain. Luffy kemudiannya dengan lafaz Gomu Gomu no bersiap untuk melepaskan tumpukan ke arah cyborg Kuma yang cuba untuk mengeluarkan laser dari tangannya itu. Namun tiba-tiba Bonnie telah menghayunkan kakinya tepat ke arah muka Luffy, melepaskan satu tendangan, membatalkan serangan Luffy tersebut dan mengarahkan Luffy untuk berhenti. Tendangan tersebut juga telah menyelamatkan Luffy dan Bonnie daripada pancaran laser sang cyborg itu. Luffy kemudiannya telah bertanyakan kepada Bonnie apa yang tidak kena dengannya. Dia tak nampak ke laser beam tu. Luffy perlu untuk hapuskan cyborg tersebut. Kemudian pada panel yang seterusnya kita dapat melihat cyborg Kuma yang sekali lagi bersedia untuk menghembuskan pancaran laser dari mulutnya. Namun Bonnie dengan wajah yang sayu telah memberitahu bahawa Kuma adalah ayahnya dan dialah satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Bonnie. Hal ini menyebabkan Luffy, Chopper dan Jinbei sangat terkejut dan Jinbei kemudiannya baru sedar bahawa apabila Bonnie mengatakan yang ayahnya telah ditukarkan menjadi cyborg, ternyata ayah yang dimaksudkan oleh Bonnie itu tak lain dan tak bukan adalah Bartholomew Kuma. Dalam panel yang seterusnya pula kita ditunjukkan dengan wajah Bonnie yang sedang menangis sambil merayu agar Luffy dan yang lain tidak menyakiti ayahnya, sambil kita dapat melihat satu flashback yang menunjukkan Kuma yang sedang mengangkat Bonnie yang masih lagi seorang kanak-kanak. Luffy kemudiannya menjerit kepada Bonnie, mengarahkan Bonnie untuk segera lari dari tempat yang Bonnie sedang melutut itu kerana cyborg Kuma tersebut sedang menghalakan pancaran lasernya tepat ke arah Bonnie. Dan sambil menuju ke arah Bonnie untuk menyelamatkannya, Luffy mengatakan bahawa cyborg tersebut hanyalah sebuah pasifista. Dan pada panel yang seterusnya pula kita ditunjukkan dengan satu letupan yang besar akibat daripada tembakan laser cyborg Kuma Police sebentar tadi. Scene kemudian telah beralih ke arah sebuah lautan di New World yang menunjukkan kapal The Saber of Zebek Blackbeard sambil Blackbeard sedang tergelak sambil menggunakan kuasa gura-gura nominya ke atas lautan tersebut. Manakala pada panel yang seterusnya pula kita dapat melihat kapal selam milik Heart Pirate yang sedang menyelam ke dalam lautan sambil nakamanya mengatakan bahawa keadaan sangatlah tidak baik. Kemudiannya panel menunjukkan kepada kita seorang anak kapal yang sedang menghalang air yang sedang memasuki kapal selam tersebut. Law kemudiannya mengatakan bahawa satu lagi serangan seperti itu maka kapal selam mereka akan hancur dek kerana tekanan air yang menimpa mereka. Law kemudiannya mengarahkan mereka untuk naik ke permukaan kerana mereka tidak akan mampu untuk bertahan lagi di dalam lautan dan ada sebuah pulau di arah timur laut. Dan alangkah terkejutnya pada panel yang seterusnya kita dapat melihat Law dan Beppo yang telah bertukar menjadi perempuan dan betina, yang mana Law sedang mengarahkan nakamanya untuk bersedia bagi bertempur, menyebabkan nakama yang lainnya sangat teruja dengan kecantikan kaptennya itu, menyebabkan Law telah memarahi mereka dan bertanya adakah mereka ingin mati. Lalu nakamanya pun meminta maaf kepada kapten mereka yang jelita itu. Ternyata pada panel yang seterusnya hampir kesemua daripada nakama Law telah dijangkiti dengan sebuah penyakit yang memaksa diri mereka untuk bertukar jantina. Law kemudiannya mengatakan bahawa dia akan baik-baik sahaja kerana pertarungan dengan dua Yonko yang lepas telah mengajar dia bahawa kekuatan buah iblis mampu untuk diatasi dengan kemampuan haki yang lebih hebat. Panel kemudiannya menunjukkan kapal selam mereka telah pun berjaya sampai ke permukaan laut dan Law akhirnya telah berjaya kembali ke jantina asalnya sebagai seorang lelaki. Panel yang seterusnya menunjukkan Doc Q yang sedang terbang sambil menunggang Stronger
yang sedang mengatakan bahawa ternyata Law mampu untuk mengatasi kemampuan buah iblisnya dan dia telah menjangkakan hal tersebut daripada seorang lanon yang bernilai 3 bilion berries. Dok Q kemudiannya mengatakan bahawa begitulah cara penyakit merebak. Antibody selalu datang bersamanya dan apabila seseorang telah menjumpai penawarnya, maka tidak lama lagi orang lain juga akan sembuh. Dia kemudiannya menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa ianya merupakan satu perkara yang menghiburkan, bukan? Dok Q menggelarkan serangan penyakitnya itu sebagai Ma Lady Transformation Plague dan ternyata kita ditunjukkan bahawa Dok Q kini memiliki kemampuan buah iblis Signomi. Okey, pause kejap geng. Sekarang baru aku tahu macam mana sebenarnya Blackbeard nak gunakan buah iblis Meronomi sebelum ni. Rupa-rupanya Dok Q mampu untuk menukarkan jantina orang lain. Dahlah cantik pula tu jadinya. Tapi bepo tu je lah, macam pelik sikit kan. Okey, sambung balik guys. Kemudiannya panel menunjukkan Van Auge yang kini mempunyai kemampuan buah iblis Nomi yang mengatakan kepada Burgess bahawa dia akan menghantar Burgess ke pulau yang dituju oleh Law dan nakamanya dan tiba-tiba Burgess telah hilang dalam skrip mata. Panel seterusnya menunjukkan Law yang menyedari kehadiran seseorang dari dalam hutan pulau yang mereka sedang berlindung itu menyebabkan Law berasa tidak senang dengan perkara tersebut. Kemudiannya kita ditunjukkan dengan Jesus Burgess yang mempunyai kemampuan buah iblis Buff Nomi yang sedang mengangkat sebuah gunung sambil memuji kemampuan buah iblisnya yang dikatakan sebagai kekuatan yang terbaik. Gila guys. Kemampuan Burgess untuk mengangkat sebuah gunung itu telah mengejutkan keseluruhan nakama Law. Apatah lagi kemunculannya yang secara tiba-tiba itu lebih-lebih lagilah mengejutkan mereka semua. Law kemudiannya menerangkan kemampuan setiap kru Blackbeard tersebut dengan mengatakan bahawa kekuatan superhuman, penyakit yang berbahaya, teleportasi, mereka semua telah memburu kuasa-kuasa yang gila. Patutlah bounty mereka kian hari kian bertambah. Nakama Law kemudiannya mengatakan bahawa gunung tersebut akan menghancurkan mereka. Lalu Law dengan kemampuan roomnya telah menyelamatkan keseluruhan nakamanya itu. Namun malangnya setelah menteleportasi dirinya, Law telah berjumpa dengan Blackbeard yang sedang menunggang Stronger dan Dok Q sambil Blackbeard tergelak dan mengatakan kepada Law bahawa sudah lama mereka tidak berjumpa. Law yang sedang termengah-mengah bertanyakan kepada Blackbeard apakah yang diinginkan olehnya. Blackbeard kemudiannya telah berseloroh dengan bertanyakan, macam tu ke cara bercakap dengan member yang sama-sama The Worst Generation? Law kemudiannya merenung tajam ke arah Blackbeard. Panel yang seterusnya menunjukkan kepada kita Stronger yang mempunyai kemampuan buah iblis Mythical Zoan Horse Fruit model Pegasus. Blackbeard yang sedang menunggang Stronger berkata semasa Law, Kid dan Luffy meninggalkan Wano, dia tahu bahawa salah seorang daripada 3 kapten itu akan sampai ke kawasan ini, akan tetapi dia tak tahu siapakah di antara mereka yang akan tiba. Blackbeard kemudian menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa Big Mom dan Kaido dah tiada. Dunia bakal menunjukkan belangnya. Bunyinya menarik, bukan? Dok Q yang bertindih oleh Tish pula mengatakan kepada kaptennya itu bahawa Stronger dan dirinya tidak mampu lagi untuk menanggung beban kaptennya itu. Blackbeard kemudiannya berkata kepada Law, Kaido pasti ada satu, bukankah dia? Berapa banyak salinan road poneglyph yang engkau ada? Aku akan rampas kesemuanya daripada tangan kau. Law kemudian dengan senyuman yang kelihatan langsung tiada gentar dengan Blackbeard telah mengatakan bahawa sebelum kau cakap lagi, aku dah nak cakap dah. Ayo kita selesaikan perkara ini. Siapa yang menang, dia yang bakal mendapatkan kesemuanya dan chapter pun tamat. Tak sabar guys nak tengok pertembungan mereka berdua ini. Adakah Oda akan menyajikan kepada kita semua perlawanan yang epic ataupun hanya satu kisah seperti mana pertembungan Aokiji dan Akainu ataupun Roger dan Whitebeard? Aku harap tak adalah macam tu kan. Alright guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah berjumpa lagi dalam video yang akan datang. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi